Assalamualaikum dan salam sejahtera. Utama TVS 8 Mac 2021 bersama saya Kerzari Afindi dan rakan penyampai. Saya Marzela Sigai, kita ikuti paparan berita malam ini. Sarawak perlu menyediakan latihan kemahiran khas bagi melahirkan lebih ramai tenaga mahir dalam sektor ekonomi hidrogen. Ini penting kerana dunia kini sedang giat menuju ke arah penggunaan tenaga bersih dengan menjangkakan gas hidrogen akan menjadi sumber tenaga utama di dunia. Sarawak perlu menyediakan institusi universiti, vokasional dan pusat latihan kemahiran khas untuk menjaga kemahiran dalam teknologi baru supaya ada kelangsungan dalam pada negeri ini mengejar pembangunan berasas teknologi dan sumber tenaga baru khususnya hidrogen. Penubuhan kedua-dua institusi kemahiran iaitu Kolej Universiti AIKET serta Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak Sentex merupakan langkah kerajaan negeri untuk melahirkan lebih ramai lagi tenaga mahir teknikal lebih-lebih lagi dalam sektor ekonomi hidrogen. Kata Abang Johari, Sarawak sudah pun mendahului negeri-negeri lain dalam merintis penggunaan hidrogen. Khususnya dalam sektor pengangkutan, sementara loji pengeluaran gas hidrogen di bawah kelolaan Sarawak Energy di Pending merupakan kemudahan pertama di rantau ini. Sementara itu, Kolej Universiti AIKET komited meneruskan usaha dalam menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran teknikal berteknologi tinggi. Usaha ini bertujuan mempersiapkan pelajarnya menempuhi alam pekerjaan. Alhamdulillah, Sarawak Skill telah menempati harga industri dalam pengeluaran graduate yang mana mereka 800 graduate dan praktiknya mendapat pekerjaan dalam jangka masa 6 bulan selepas pengajian mereka. Dalam pada itu, Majlis Convocation Sarawak Skills dan Kolej Universiti AIKET ke-23 telah berlangsung dalam norma baharu dengan sebilangan besar graduan menyaksikan majlis secara penstreaman langsung menerusi Facebook. Salah seorang graduan yang juga penerima anugerah industri TVET, Muhammad Nikirul Isaac Muhammad Khalik meletakkan harapan pencapaian yang diperolehnya akan menjadi pembakar semangat untuk menjadi seorang pendidik. To learn more experiences, seek adventure, lepas tu becoming, I'm actually, I wanted to becoming instructor lah, untuk mengajar semua, share ilmu apa semua lah. Berbeza pula dengan penerima anugerah industri Penny Boom Burnett yang menyatakan dirinya mahu menggunakan kemahiran yang ada untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. Kerja planning saya adalah mungkin saya mau buka bisnes sendiri, lagipun dalam kerja management kan, mungkin saya mau buka bisnes sendiri lah. Pada majlis yang sama, Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg telah diisytiharkan sebagai Chancellor Kolej Universiti AIKET yang pertama berkuat kuasa Isnin. Seterusnya, Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah Rikoda sentiasa melaksanakan program anti rasuah yang dilihat mampu memperkukuhkan integriti dalam kalangan penjawat awam. Perkara itu selari dengan saranan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg untuk membudayakan amalan integriti sekaligus membendung gejala rasuah di setiap agensi dan jabatan kerajaan di negeri Sarawak. Integriti mengambil masa untuk disemai dan demikian juga anti rasuah ianya tidak datang mendadak, ianya hanya berlaku jika semuanya memberi komitmen dan seterusnya pihak pimpinan organisasi betul-betul berjuang dan disokong oleh semua lapisan kaki tangan. Kata Talib lagi, setiap individu mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk membangunkan negara melalui amalan integriti dan tadbir urus yang baik serta memerlukan usaha berterusan.
Dalam pada itu, Ketua Pegawai Eksekutif CEO Rekoda, Datuk Ismawi Ismuni berkata, Pelan Anti Rasuah Organisasi 2021 hingga 2025 dibangunkan hasil perbincangan secara mendalam dan teliti yang melibatkan ketua-ketua bahagian pengurusan serta pegawai dari pelbagai peringkat. Dengan adanya buku yang dilancarkan pada Isnin, berperanan sebagai polisi dalaman Rekoda dan menjadi garis panduan dalam usaha melaksanakan rancangan dalam tempoh 5 tahun untuk memastikan tiada kelemahan dan ketirisan dalam tadbir urus Rekoda secara berterusan. Buku ini berperanan sebagai polisi dalaman Rekoda dan menjadi garis panduan dalam usaha melaksanakan rancangan dalam tempoh 5 tahun untuk memastikan tiada kelemahan dan ketirisan dalam tadbir urus Rekoda secara berterusan. Selain itu, Pelan Anti Rasuah Organisasi Rekoda juga bermatlamat untuk memastikan budaya integriti tinggi diterapkan di kalangan warga Rekoda. Majlis Perbandaran Padawan MPP kini sedang melaksanakan projek pemasangan saluran paip baharu High Density Polyethylene Pipe HDPE sepanjang 3.5 km di Jalan Chinle, Kota Padawan. Ia dilaksanakan oleh Lembaga Air Kuching LAK bagi menukar paip lama jenis galvanized iron yang sering mendatangkan masalah kepada penduduk di sekitarnya. Projek tersebut telah pun bermula dan dijangka siap sepenuhnya pada 31 Mei 2021. Ia bakal memberi manfaat kepada lebih 500 keluarga yang tinggal di kawasan terbabit. 3.52 kilometers of new water main to replace the old cast iron. Is it? Yes, cast iron. The old cast iron which always break down. So we are replacing it with the HDPE pipes, costing 647,000 ringgit. Acap kali apabila tiba 8 Mac, ada sekelumit perasaan ingin tahu tercetus dalam kalangan masyarakat terhadap insiden penerbangan Malaysia Airlines MH370. Apa sebenarnya yang terjadi kepada pesawat itu 7 tahun lepas, mengiringi doa dan harapan agar keajaiban akan muncul satu hari nanti. Menerusi tinjauan TVS, masih terdapat mereka yang mengharapkan misi pencarian diteruskan meskipun tiada petunjuk baru mengenai kehilangan pesawat terbabit timbul. Of course, you cannot repay something for a life of a human. You only get to live once, you see? So I think the government, they should keep searching for the families. They should do something to comfort the people, the families. They must be, like really sad, even still sad, like the incident happened long ago. But still, they still miss their families. So it's not something that you can take lightly. So I think it's very important for the government, like to keep on searching and comfort the family in any way that they can. Perlulah untuk kerajaan teruskan misi pencarian MH370 supaya waris dia dapat tahu sama ada ahli keluarga yang terlibat masih hidup ataupun di sebaliknya lah, sebab macam-macam kita dengar pasal konspirasi yang macam MH370 ini di hijack dan penumpang-penumpang dicolek ataupun sebaliknya lah, itu kita tak tahu. Itu mungkin kita nakkan kerajaan lebih macam teruskan lagi lah pencarian ni untuk keadilan ahli-ahli keluarga yang terlibat. Walau bagaimanapun, ada juga yang hanya berserah kepada Tuhan serta pihak berkuasa dalam merungkai misteri paling pelik dalam sejarah penerbangan dunia itu. Selain pada masa sama, mahukah kerajaan untuk memfokuskan kepada perkara lain seperti COVID-19 yang masih membelenggu dunia? Pencarian MH370 ya, perlu diteruskan sebab sikitnya mengambil kos yang tinggi, kiranya dah terlalu lama. Dah 7 tahun kan, so bagi kami benda yang perlu diteruskan sebab banyak benda yang kita perlu selesaikan macam COVID tu. Ya, bagi pendapat kami lah.
Sementara itu, Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong memberitahu kerajaan akan terus bekerjasama dengan kerajaan Australia dan China bagi merungkai misteri di sebalik kehilangan pesawat itu. Ini bererti Malaysia bersedia mengadakan rundingan untuk menyambung semula pencarian pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hilang ketika dalam penerbangan dari Kuala Lumpur ke Beijing, China pada 8 Mac 2014 lalu. Kami terbuka untuk sebarang perbincangan untuk meneruskan pencarian ini dengan kerjasama negara China dan Australia serta memastikan ahli keluarga dan waris bangsa akan terus dimaklumkan sebarang perkembangan mengenai pesawat ini. Tarikh 8 Mac, genap 7 tahun pesawat Malaysia Airlines penerbangan MH370 hilang daripada impasan radar semasa dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Beijing, China dan keluarga 239 penumpang dan anak kapal pesawat itu masih menanti pengakhiran episod tragis terbabit. Seorang peniaga meluahkan rasa syukur kerana pengeluaran khas caruman akaun 1 kumpulan wang simpanan pekerja KWSP atau ICNAR yang dimohonnya membantu menyelamatkan perniagaannya yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Kalau bisnes ini tak tupu apa sangat, tapi dengan kewangan kita, dengan keadaan, situasi kita dengan rakyat kita ni lah kadang-kadang fikir duduk kewangan untuk biar sekolah apa semua kan, dengan esok dan lusa nak pakai duit macam mana. Di situ dah ada isinan untuk bantu kita untuk menyampung hidupan kita lah. Kalau boleh jimat lah, jangan ikut emosi kita lah. Sementara itu, bagi pekerja swasta Nunung Insol, pengeluaran ICNAR sangat membantu kerana sejak adanya COVID-19, gaji yang diterimanya adalah tidak tetap. Bagi saya, pekerja sebagai swasta ni kadang-kadang pendapatan terjejas sebab macam dekat tempat saya kerja tu OT kerja lebih masa tu dipotong, so pendapatan bulanan tu agak kurang lah, kurang macam sebelum PKP yang lepas. Berharaplah tunggu dia dapat kerja dah tolong saya lah. Dalam borang ni dia cakap tunggu pukul 8 pagi 50 minit macam lah 30 bulan Mac dia cakap nak pergi. Yalah berharap sangatlah dapat keluar, kalau dapat keluar alhamdulillah lah. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami. Kita ke perkembangan seterusnya. Wanita wajar mampu mengharungi setiap cabaran yang datang dan kekuatan yang diberikan oleh Yang Maha Esa, itulah istimewanya wanita. Demikian titah Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariah sempena sambutan Hari Wanita. Baginda mengingatkan setiap wanita supaya menyayangi dan menghargai diri sendiri untuk menjadi seorang insan yang hebat dan bahagia. Baginda juga bertitah wanita perlu menjaga kesihatan fizikal dan mental diri sendiri serta keluarga. Ini kerana seorang wanita yang bahagia akan mampu membawa kebahagiaan kepada semua orang di sekelilingnya. Lebih-lebih lagi, kekuatan wanita terselah ketika pandemik COVID-19 yang melanda negara apabila mereka mampu bangkit serta cekal mengatasi sebarang cabaran. Dan di sinilah kita melihat kekuatan seorang insan yang bergelar wanita. Walaupun berhadapan dengan pelbagai cabaran, wanita tetap mampu bangkit dan cekal serta berjaya keluar dari cabaran tersebut. Sesuai dengan tema sambutan Hari Wanita tahun ini, wanita bangkit mendepani cabaran, baginda turut menyeru supaya masyarakat menghargai wanita, menyayangi, menghormati dan berlemah lembut dengan golongan berkenaan. Lagi kaji kesesuaian memperluas kemudahan bekerja dari rumah BDR bagi sektor awam dan swasta dengan gaji penuh bagi menjaga ahli keluarga yang uzur dan sakit serta menyokong isteri menjaga anak yang baru lahir. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, langkah tersebut bagi menggalakkan tanggungjawab bersama dan membolehkan wanita kekal dalam sektor pekerjaan serta meningkatkan produktiviti kerja golongan tersebut.
Saya menyarankan agar Jabatan Perkhidmatan Awam dan Kementerian Sumber Manusia melihat kesesuaian pemerluasan kemudahan bekerja dari rumah ataupun BDR untuk sektor awam dan swasta dengan gaji penuh. Kerajaan juga mengkaji jika kemudahan BDR itu dapat dipanjangkan kepada wanita atau lelaki yang kematian pasangan. Ia bagi membolehkan mereka menguruskan perkara berkaitan dengan urusan kematian yang lazimnya memerlukan masa yang agak lama untuk diselesaikan. Muhyiddin secara tegas juga menggesa semua pihak agar memberikan perhatian kepada penyediaan persekitaran kerja yang selamat, termasuklah memastikan adanya usaha-usaha pencegahan daripada berlakunya gangguan seksual. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi bertindak membatalkan temujanji individu yang tidak sepatutnya disenaraikan pada fasa pertama suntikan vaksin COVID-19. Menterinya Khairi Jamaluddin berkata ini berikutan terdapat aduan bahawa segelintir pihak yang cuba memotong giliran penerimaan suntikan vaksin berkenaan. Dan apabila saya semak, ini jawapan yang saya diberi adalah kerana mereka dah selesai suntikan kepada Barisan Hadapan Kesihatan, maka mereka tambah individu-individu daripada agensi yang tidak tersenarai dalam fasa pertama. Atas aduan tersebut, kita telah batalkan semua temujanji daripada mereka yang tidak tersenarai dalam fasa pertama. Ini adalah contoh bagaimana aduan whistleblower telah pun diambil tindakan. Dalam perkembangan berkaitan, Khairi memberitahu Jawatan Kuasa Jaminan Akses telah menubuhkan satu jawatan kuasa kecil yang akan melihat permohonan seperti yang diterima daripada pengamal media. Ujarnya ketika ini jawatan kuasa berkenaan belum lagi menyenaraikan media sebagai individu yang terlibat dalam fasa pertama. Bagaimanapun, perkembangan terkini perkara itu akan diumumkan kepada media selepas keputusan diperoleh dalam satu mesyuarat yang bakal diadakan pada Khamis ini. Sementara itu, Khairi turut memberitahu seramai 571,802 petugas Barisan Hadapan yang tersenarai dalam fasa pertama akan menerima suntikan dos pertama sebelum hujung bulan ini. Seterusnya, Kementerian Kesihatan tidak menerima sebarang aduan atau maklumat mengenai kesan samping yang teruk dialami penerima vaksin COVID-19 setakat ini. Bagaimanapun, Menterinya Datuk Seri Dr. Adam Baba berkata, ada antara penerima mengalami kesan samping yang biasa dialami oleh mana-mana penerima vaksin seperti kesakitan pada lengan yang disuntik. Pemantauan kesan adverse susulan imunisasi yang dijalankan tidak membimbangkan dan tidak ada kes-kes serius yang dilaporkan, dan daripada 139,720 petugas Barisan Hadapan yang diberikan COVID-19 vaksinasi daripada komuniti menunjukkan bahawa ia tidak membimbangkan dan selesa untuk semua yang telah diberi. Sementara itu, Dr. Adam menegaskan kerajaan akan terus memastikan setiap vaksin COVID-19 yang sudah mendapat kelulusan bersyarat daripada Badan Regulatory Farmasi Negara NPRA adalah selamat. Pihaknya tetap dengan pendirian bahawa setiap vaksin yang dibawa masuk perlu melalui tapisan yang ketat oleh bahagian berkenaan. Ini berikutan tindakan Australia menggantung penggunaan vaksin COVID-19 jenis AstraZeneca yang dikatakan menjadi punca berlakunya satu kematian. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS telah menamatkan tempoh perintah kawalan pergerakan diperketatkan di Kampung Emperoh Jambu Padawan. Ini berikutan keputusan saringan kedua tidak mendapati sebarang kes positif yang baru. Di samping itu juga, tiada bukti yang menunjukkan jangkitan masih menular di kawasan tersebut. Sementara itu, pada Isnin terdapat 182 kes baharu yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital. Bagaimanapun, satu kes kematian baharu dilaporkan menjadikan 88 kematian setakat ini. Pada masa yang sama, terdapat 252 kes baharu COVID-19 dikesan di Sarawak, di mana 234 tidak menunjukkan sebarang gejala dan 18 menunjukkan gejala. Berkenaan status daerah pula, daerah Bauk dan Julau kini berstatus merah. Manakala daerah Kanowit telah bertukar status ke Jingga dan daerah Belaga kini berstatus kuning.
Dalam pada itu, jumlah kes baharu harian COVID-19 di Malaysia terus merekodkan penurunan di bawah 2,000 untuk 3 hari berturut-turut dengan 1,529 kes dilaporkan pada Isnin. Sementara itu, jumlah kes sembuh pula adalah sebanyak 2,076 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noh Hisham Abdullah berkata, ia menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh di Malaysia adalah sebanyak 294,034 kes. Manakala jumlah keseluruhan bagi kes baharu positif pula adalah sebanyak 314,989 kes dengan mencatatkan jumlah tertinggi. Seterusnya, perkembangan dalam negeri. Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia mengeluarkan amaran cuaca waspada dengan hujan lebat dijangka berlaku di beberapa daerah di Sarawak sehingga Rabu ini. Antara kawasan yang terlibat ialah Kuching, Samarahan, Serian Sri Aman, Betong, Sarikai Pakan dan Julau serta Sibu Kanoid. Amaran itu dikeluarkan setelah mendapati terdapat faktor penumpuan angin dari arah timur laut serta kelembapan udara yang tinggi. Faktor tersebut menggalakkan pembentukan awan hujan dan ribu petir. Sementara itu, Timbalan Pengarah Pejabat Meteorologi Sarawak, Senior Rovina Urban berkata, hujan lebat dan berterusan yang diramalkan boleh mengundang risiko banjir kilat di kawasan-kawasan rendah. Ini adalah susulan hujan lebat berterusan yang berlaku di beberapa bahagian pada 6 Mac 2021 yang lalu yang mencatatkan jumlah hujan terkumpul yang agak tinggi iaitu 118 mm di stesen auxiliary Sadong Jaya serta sejumlah hujan signifikan di beberapa stesen meteorologi utama. Tiada laluan alternatif akan dibuka susulan insiden tanah runtuh di Jalan Bukit Goram Kapit pada awal pagi Isnin yang berpunca daripada hujan lebat berterusan sejak Ahad. Okey, buat sementara waktu laluan alternatif saya rasa tak perlu dibuat sebab laluan yang bersebelahan masih boleh digunakan pakai. Hanya separuh daripada jalan tersebut saja yang runtuh dan dimaklumkan juga pihak JKR dengan kerjasama pejabat daerah lah tengah menilai kerja-kerja untuk penambakan semula dan juga mana-mana kerja teknikal lah secepat mungkin lah. Hanya lencongan di jalan bersebelahan sahaja disediakan untuk para pengguna melalui jalan tersebut. Terdahulu, kejadian tersebut menyebabkan sebuah kereta terjatuh ke dalam runtuhan dengan kedalaman kira-kira 60 meter, namun mangsa yang merupakan dua orang wanita, masing-masing berusia 46 dan 32 tahun, sempat menyelamatkan diri. Kedua-dua mangsa tersebut dilaporkan hanya mengalami kecederaan ringan. Mangsa merupakan majikan dan juga pekerja. Jadi mereka berdua ni tidak mengalami sebarang kecederaan yang serius dan tidak mendapat rawatan di mana-mana klinik ataupun fasiliti kesihatan lah. Sarawak United FC berjaya menumpaskan Kelantan United FC pada aksi pertama saingan Liga Perdana di Stadium Hang Jebat, Melaka. Pengendali Sarawak United FC, E. Elevarasan berkata, pengutan 3 mata penuh amat penting bagi memastikan anak-anak buahnya terus mendapat motivasi terbaik untuk menghadapi perlawanan seterusnya. Paling penting 3 poin untuk kita sebab
sebab persiapan kita hanya ambil dekat 2 minggu lebih dan memang kita pun risau pasal injury semua itu. Tapi harap walaupun kita menang, harap kita tak ada apa-apa cederaan, sebab dalam 2-3 hari ini kita ada game lagi. Hari Rabu ni kita ada one more game dekat Perak. So paling penting untuk kita 3 poin. Tahniah kepada semua player. Aksi sulong jelmaan baharu pasukan Sarawak musim 2021 berakhir dengan keputusan 2-0. Sarawak tidak menunggu lama untuk menjaringkan gol pembukaan apabila Kristi Jayasilan berjaya memecah kebuntuan menjaringkan gol pada minit ke-12. Gol kedua Sarawak dijaringkan menerusi pemain import Uche Akbar selepas berjaya menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-32. Setakat ini, Sarawak United FC berada di kedudukan ketiga dalam carta Liga Perdana. Sugarban bakal memperkenalkan aplikasi One Call yang akan membantu mempermudahkan urusan pembelian. Aplikasi One Call yang menggunakan perkhidmatan pelan data dan internet merupakan platform teknologi kewangan untuk pembayaran runcit tanpa tunai. CFP Solutions Berhad iaitu sebuah syarikat teknologi kewangan milik MBP Solutions Sendirian Berhad telah menjalin kerjasama dengan SB Supplies and Logistics Sendirian Berhad yang merupakan pengendali restoran franchise Sugarban bagi mewujudkan aplikasi berkenaan. Pengurus besar SBSL, Raymond Teo dalam satu kenyataan berkata Sugarban memerlukan kemudahan seperti ini bagi meningkatkan kualiti restoran mereka. Sugarban katanya menerima sekurang-kurangnya 208,000 pelanggan setiap bulan. Justeru itu adalah penting bagi pihaknya menaik taraf perkhidmatan lebih-lebih lagi dari segi transaksi pembayaran. Sementara itu, Pengarah Eksekutif Kumpulan TSP Puteri Munawarah Syamiyah Datuk Munir berkata dengan menggunakan aplikasi One Call, pelanggan akan dapat menikmati insentif di Sugarban dengan rebat yang dikreditkan kembali ke e-dompet mereka. Laporan itu tadi mengakhiri utama pada malam ini. Ingat patuhi SOP, jaga penjarakan fizikal, itu merupakan tanggungjawab yang dipikul bersama. Betul Mazila, kerana ia juga usaha kita semua dalam membendung penularan pandemik COVID-19. Bagi mengakhiri paparan utama pada malam ini, saksikan kehebatan peminat sukan ekstrim meluncur ski di pergunungan Switzerland. Dengan itu, Assalamualaikum, salam hormat dan selamat malam.